Dia ambil lagi, dia suap sebelah Ustaz. Oh, ini permulaan makan. Dia suap adik-adik. Habis semua suap adik-adik, dia ambil, dia suap untuk dia. Dia makan tak banyak, 8-9 suap. Lepas tu dia berhenti. Ustaz cakap, Ustaz, kenapa makan sikit sangat, makanlah lagi. Dia jawab apa? Oh, ni tengok. Ni akhlak ni. Dia kata apa? Ustaz, dia kata apa? Kalau saya makan lebih, takut termakan bahagian adik-adik. Sebab kita semakan sebulan. Jadi kita makan sikit, confirm tak makan bahagian adik-adik. Dia pun pergi. Oh, Ustaz masuk tengok. Hui, kalau Ustaz buat perempuan, confirm jatuhnya lentok baik. Mesti Ustaz lukanya. Mesti masa tu bila dia ada C-I-N-D-A-K-I-D. Mesti ada background ni. Adik-adik adalah bagi Allah SWT. Bila dia pergi tu, Ustaz maintain lah selera makan, maintain sebab Ustaz lapar, Ustaz makan lah. Habis makan tu Ustaz belajar kat sana banyak. Dia ajar macam mana. Lepas tu bila Ustaz balik, sebelum Ustaz sambung further study Ustaz ke Mesir, Ustaz balik Malaysia, bapa Ustaz dah meninggal. Umur Ustaz 12 tahun bapa Ustaz meninggal. Tinggal mak Ustaz aja. Mak Ustaz guru bahasa Inggeris. Dia sambut dekat airport. Masa sambut kat airport tu, tua dah mak Ustaz. Sebab Ustaz anak yang 8. Bila sampai rumah, mak Ustaz buat masakan yang paling Ustaz dengar lah. Ayam masak kicap dengan daging masak lemak. Oh, makan. Masa Ustaz begitu, ya Allah, dah lama. Sebab Ustaz dekat situ, rupanya sebulan sekali dia makan daging unta. Selain daripada tu, masa zaman Ustaz tu, roti keras, cicah dengan sup. Roti tu keras sebab apa? Lambat sampai. Kalau pencuri masuk rumah, balik dia roti tu. Kena kepala dia pokok pengsai. Keras. Jadi bila mak Ustaz masak tu, Ustaz tengok, ya Allah, sedap. Ustaz dah tak sabar ni. Bubur lah. Bila Ustaz nak makan tu, Ustaz teringat waktu makan dulu. Dah diajar macam tu, dah biasa. Jadi mak Ustaz pun kata, Mak, dulu mak, makan sekali mak. Tak apalah, kau makan lah. Mak dah makan dah tadi. Tak apalah mak, makan dulu mak. Ayah, mak pun duduk. Bila duduk tu, okey mak mula. Dah doa. Mak mula dulu mak. Kau makan lah, mak dah makan tadi. Aku, biasa ayah benar orang nak makan ni. Mak Ustaz kata ayah benar makan. Sebab selalu dulu, kalau Ustaz balik, mak, nak masak belum? Orang makan dulu Lalu dia tu lah, minta makan tu. Lepas tu kata, mak makan lah mak. Lepas tu kata, tak apa, mak nak kenyang. Ustaz pun bila mak Ustaz dah kenyang, tak apa nak buat macam mana. Ustaz pun bubur, Ustaz makan. Bila Ustaz nak makan tu, Ustaz teringat. Syekh Ustaz. Ustaz pun kata, ayah nak buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Ustaz tak pernah buat. Ustaz pun ambil nasi tu, ambil ayam sikit. Ustaz pun dulu, mak, makan mak. Masa mak Ustaz dulu kat mak Ustaz dulu, mak Ustaz tak nak. Mak Ustaz kata, tak payahlah, aku dah tua dah, tak payah susu lah. Ustaz kata, mak, makanlah mak, ni yang Fadil belajar. Semua masa tu minta. Ni yang Fadil belajar kat Yaman, mak, makanlah mak, ni yang Fadil belajar mak. Bila dahulu tu, mak Ustaz pun buka mula Ustaz. Bila dah suap tu, Ustaz pun makan. Masa Ustaz makan, Ustaz tengok, rasa macam mak Ustaz tu keras saja. Ustaz pun tengok. Bila Ustaz tengok, mak Ustaz punya apa? Menilih air mata, menangis. Keluar mata banyak. Lepas tu mak Ustaz cakap apa Fadil? Mak sebenarnya nak sangat anak mak suapkan mak, tapi mak malu nak cakap. Nangis apa? Allah. Masa tu barulah Ustaz rasa, Allah, adik-adik semua, berapa kali dah suap mak? Tak berganjat. Berapa kali adik-adik suap mak Ustaz? Ayah, dia orang nak, tapi segar. Suap. Ini satu feel, satu connection. Bila kita suap tu, mak kita bila reda, mak kita bila sayang, maka insyaAllah. Sebab dalam hadis Nabi, reda Allah fi reda walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Reda Allah pada reda kedua ibu bapa, kemarahan Allah pada kemarahan kedua ibu bapa. Adik-adik yang dirahmati Allah, bila adik suap tu, mak rasa reda, mak rasa sayang, Allah, hidup adik-adik bahagia. Pelajaran insyaAllah jaya. Ya, jadi adik-adik yang dirahmati Allah ini, kerana itulah patutlah sahabat-sahabat cinta sangat Nabi. Sebab Nabi ni akhlak dia Masya Allah. Dia cukup sayang, banyak lagi akhlak Nabi. Tentang low profile Nabi, sikit lagi tentang low profile Nabi. Nabi ni tawaduk. Pernah satu hari Nabi naik unta. Ada Nabi nak bermusafir kira unta. Kira unta tak cukup. Nisbah satu ekor unta 3 orang naik. Maknanya gila-gila kena naik unta. Bila berjalan tu, sampai 1 kilometer, Nabi pun kata apa? Ni dah sampai dah jauh dah ni, biarlah saya berjalan. Para sahabat kata apa? Ya Rasulullah, tak payah. Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Naiklah, tak apa, kami berjalan. Rasulullah jawab apa?
Tengok ayat Rasulullah. Rasulullah ketua kalau boleh dia cakap gini je. Aku kata naik-naik lah. Kata kan. Boleh je kita ketua kan. Tapi Nabi tak cakap ni. Nabi kata apa? Baiklah macam ni lah. Aku ni memang orang yang tak kuat berjalan di kalangan kamu. Tapi aku juga orang yang pahala. Aku ini juga orang yang nak pahala berjalan. Biarlah aku berjalan, kamu naik. Sahabat bila dengar macam tu, Nabi minta nak berjalan. Sahabat kata baiklah Rasulullah. Rasulullah berjalan, sahabat pula naik. Allah. Tengok, punya low profile tawaduk Nabi kita kadang-kadang. Kalau jadi bos, kalau ada ayah, ibu bos, maknanya pesan. Kadang-kadang kita tengok di bawah kita, apa ni, kerja di jalan sebelah. Nak pergi mana ni? Balik bos. Jalan baik-baik ya. Jalan. Ompakkanlah. Nampak? Kadang-kadang kita ni terlalu masuk. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Tak mau. Kena ikut macam Nabi SAW. Nabi bila sampai, ada seorang sahabat bawa kambing. Ya Rasulullah, kita dapat kambing sengok. Alhamdulillah. Oh, sahabat semua gembira. Seorang sahabat kata, aku tukang sembelih. Seorang kata, aku tukang lapar kulit. Seorang lain kata, aku tukang potong daging. Tiba-tiba dengar satu suara, aku tukang cari kayu api. Kata siapa yang nak cari kayu api? Sebab apa? Yang sembelih dekat situ juga. Yang lapar kulit dekat situ juga. Yang potong daging dekat situ juga. Tapi nak cari kayu, dia kena round padang pasir. Kerja paling berat sekali. Dia orang pun tengok siapa yang boleh dia. Rupanya Rasulullah SAW. Dia orang kata, ya Rasulullah, jangan. Duduk, biar kami cari kayu. Orang kata, tak ada. Aku nak cari kayu. Nak cari kayu. Nak cari kayu. Nabi jalan. Nabi SAW cari kayu. Dia buat kerja. Dia sebagai ketua, sebagai pemimpin, sebagai Nabi. Dia turun. Low profile bersama sahabat-sahabat. Itu yang sahabat cinta sangat Nabi. Kita kalau nak kasih cinta, tak apa kalau tak jumpa Nabi pun. Tapi kita kenal Nabi melalui cerita dia, kisah dia, dengan ceramah, baca buku agama, baca buku sejarah Nabi. InsyaAllah. Kalau adik-adik tengok ada satu buku bahasa Inggeris, yang mana dalam buku itu memberitahu dalam 100 manusia terhebat di dunia, maka masih lagi di ranking yang pertama Nabi Muhammad SAW. Nampak? Tak boleh orang lawan sampai sekarang. Nabi masih lagi di ranking yang pertama. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, so adik-adik kena tengok macam mana Nabi sampai sekarang boleh ranking pertama lagi, sedangkan Nabi 1400 tahun lebih dah lepas, tapi masih di ranking yang pertama. So kena tengok kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, adik-adik depan ni tak apa. Kalau boleh adik cuba ubah sesuatu yang tak baik jadi benda baik. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, saya tak boleh tinggal Ustaz. Saya lagu Hindustan ni saya tak boleh tinggal Ustaz. Malam kalau nak tidur saya mesti dengar Hindustan punya. Macam mana saya nak buat Ustaz? Ustaz masuk pergi multimedia Institute Bukit Beruang Melaka. Ustaz ceramah kat sana. Memang banyak beruang situ. Beruang tak ada bulu lah. Bila Ustaz ceramah, ada 2 student datang jumpa Ustaz. Ustaz, can I sit here? Dia cakap brok. Jadi Ustaz duduk kat situ, broken English. Dia kata, can I sit here? Ustaz, can I ask you something? Boleh cakap bahasa Melayu tak? Sebab saya kena level English agak tinggi. So, aku tidak kena tune. Dia pun faham. Sebab mak Ustaz guru bahasa Inggeris. Ustaz ada 8 juga ni. 4 orang ke atas, powerful bahasa Inggeris. 4 orang ke bawah, powerful bahasa Arab. So lemah sikit bahasa Arab. Sebab Ustaz yang bawah. Sebab yang bawah tu baru mak Ustaz masukkan bahagian sekolah Arab. Jadi, bolehlah sikit-sikit. Kemudiannya dia duduk, dia kata, Ustaz, kalau setiap malam saya mesti kena buat benda ni, kalau tak saya tak boleh tidur. Apa dia awak buat? Saya dengar lagu. Saya kata lagu boleh dengar. Lagu apa yang awak dengar? Lagu Hindustan Ustaz. Itu pasal saya dah selama ni saya dah tak bangun subuh Ustaz sebab dengar lagu. Ustaz, macam mana saya nak ubah Ustaz? Saya nak tinggalkan benda ni. Ustaz kata, bila dia semangat, Ustaz pun semangat lah. Faiza azam tak tawakkal ala Allah. Ustaz kata kalau berazam, tawakal, tinggal terus. Lepas tu dia kata apa? Ustaz, mana boleh tinggal terus? Nabi pun dapat wahyu sikit-sikit. Takkan kita nak tinggal terus? Indah Allah. Orang zaman sekarang ni dia tengah semangat, kita pun semangat, kita marah kita. Okey lah. Ustaz berkata kalau macam mana, mai sini lagu tu. Lagu Ustaz nak buat apa? Mari dah, lagu Hindustan tu. Itu yang saya hafal tu. Main. Bagi satu keset, untuk balik rumah. Lepas tu Ustaz jumpa dia balik. Minggu lepas tu, minggu depan tu Ustaz jumpa. Malam ni kau cuba dengar benda ni ya. Jangan dengar lagu-lagu Hindustan. Ustaz, saya tak boleh Ustaz, saya dengar lagu. Ayolah lagu Hindustan ni.
Tapi lirik dia Arab. Oh iya ke? Sebab orang selalu suka lagu tu, lirik tak peduli pun. Okey bu. Kan lagu yang Ustaz nyanyi tadi, yang push your hands happy kan? Ustaz bagi tu, Ustaz ubah. Dia bila buka ni, dia malam nak tidur. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta ni'mal mu'in. Dia jalan kan? Dia bila dengar tu Ustaz, dia pun bagi lagi Ustaz, berkamai banyak lagi. Ada satu tu sahabat, Ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali, wa bima qad halla qalbi. Lagi ni Ustaz dia apa? Hamko habis bicara suka dia. Memang Ustaz kat Yaman dulu ada seorang kawan Ustaz. Dia ni memang suka lagu. Jadi Ustaz dekat sana kena hafal syair. Bila hafal syair tu, syair tauhid, Adamu bismillahirrahmanirrahim wa birahimidaimin ihsani. Hafalnya tu, alhamdulillahil qadiril awali wal akhiri baqi bila tahawuli. Hafal matan. Dia tak boleh. Allah, aku tak masuk lah lagu ni, aku tak masuk lah dia kata. Aku tak boleh hafal lah lagu ni. Besok nak test ni. Kita orang sebab kat sana ketat. Kalau tak lulus, kadang-kadang sampai penjara dalam apa bilik tak ada cermin. Hadramaut ni kat Yaman ni, Hadramaut. Nama pun Hadramaut. Dia punya panas dari depan dia tahu. Jadi kita orang sayang dia. Macam ni. Besok tu bila Syekh panggil. Baik ni. Iqra, baca. Kita orang kata Allah. Habis lah. Mampus lah Syekh. Habis lah. Memang tak hafal pula ni. Tiba-tiba dia baca. Kita orang kan Abda'u bismillah. Dia tu lah. Dia macam mana? Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimidaimin ihsani, falhamdulillahil qadiril awwali wal akhiri baqi bila tahawuli, thumma salatu washo. Dia guna lagu Cindai kau. Nampak? Dia ikut Cindai kan? Cindai lama kan? Dia ubah. Dia boleh ubah kepada lebih berfaedah. Hafal matan tu pakai lagu Cindai kan lagi faedah. Syekh dia dengar Syekh kau naik dengar best. Itu dia tak bagi maaf. Allah surah benar kalau pakai macam-macam benda kita boleh buat. Sebab kita dengan binatang, kita ni lebih akal lagi. Kalau kita tak guna betul-betul, cuma tengok anak-anak punya gigi kecil kan, dia boleh hancurkan rumah, betul ke tak? Ni yang gigi besar-besar, cuma gigit je tak boleh. Sebab nak clear laju kena ikan lagi laju. Nak lawan kubur Korea nak empat habis. Habis lebih apa? Ni. So kalau tak gunakan ikut cara yang Allah letakkan. Oh sayang. Ini bau kena dengan lagu apa tu? Sayang cintaku. Bagilah Ustaz tak boleh lah menentukan dengan tangan. Tapi Ustaz ubah jadi pemainlah lah Adik-adik yang dirahmati Allah SWT. Karena itulah adik-adik yang dirahmati Allah Cubalah usaha bersungguh-sungguh dalam memantapkan cinta pada Nabi SAW.
Rugi adik-adik ya. Sebab ingat, last kali Nabi kata sebagai akhir, Nabi kata apa? Innal mar'u